Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wahai hamba Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita memahami beberapa potong ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'ithm fa inna Allaha ghafurur rahim. Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah SWT berfirman yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, yakni memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung kepada hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia melakukannya, bolehlah ia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Islam adalah manahis hayat, atau diistilahkan sebagai way of life. Ia mengatur seluruh kehidupan manusia. Islam adalah merupakan satu pedoman hidup dalam semua aspek kehidupan manusia. Adalah merupakan ubat yang mujarab bagi merawat segala penyakit masyarakat dan juga negara. Ia adalah ajaran Allah yang tidak pernah ada konsep pengasingan antara dunia dan akhirat. Demikian juga tidak timbul pembahagian urusan dunia mengikut selera nafsu manusia, seperti yang selalu diistilahkan dunia benda lain, akhirat benda lain, Islam lain, politik lain, ekonomi lain. Itu yang sering kita dengar. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-Baqarah 208. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan mematuhi seluruh hukum hakamnya. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang nyata. Menurut mufassirin, menyatakan bahawa asbab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini ialah apabila datangnya Abdullah bin Salam, seorang yang beragama Yahudi sebelum masuk Islam, dan beberapa sahabatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka segala ajaran-ajaran agama yang pernah kamu amalkan sebelum ini mestilah ditinggalkan. Samalah kita orang Islam yang sudah Islam ini, apabila kita belajar tentang Islam, maka hendaklah kita tinggalkan apa-apa yang menjadi kebiasaan kita yang bercanggah dengan hukum hakam sebelum ini. Sebelum ini mungkin kita terlibat dengan riba, maka bila kita belajar riba ni haram, maka kita tinggalkan. Segala aspek mesti ditinggalkan, maka barulah kita dianggap sebagai orang yang memeluk Islam dengan sepenuhnya. Islam mengatur kehidupan manusia, merangkumi segala aspek akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik, kemasyarakatan, kesihatan, kebudayaan, bahasa, seni, hubungan antara bangsa, alam sekitar, falsafah, sains, undang-undang dan sebagainya. Bukti lengkapnya Islam contoh dalam hal akidah. Dalam hal akidah Islam mengajar kita beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Begitulah dalam bidang ibadah. Ada fiqh ibadah, fiqh ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita ada lagi fiqh muamalah, urusan jual beli, al-bai' bi saman al-ajil, al-wadi'ah, al-mudarabah, murabah dan sebagainya. Ada fiqhul munakahat, ada bertunang, meminang, nikah, talak, nusyuz, fasakh dan sebagainya. Begitulah dalam Islam ada fiqhul jinayah, ada undang-undang Islam, ada fiqhul qada, fiqh kehakiman dan sebagainya yang mesti kaedah. Begitulah lengkapnya Islam dalam bidang akhlak. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kita mesti menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu hadis dinyatakan bagaimana seorang perempuan yang berjaga malam dengan ibadah, siangnya berpuasa, lalu ditanya oleh kepada Rasulullah, makcik ni dia malam hari dia mulai, siang harinya berpuasa, walakin tu'zi jarah, dia menyakiti hati jirannya. Lalu Nabi SAW, fahiya finnar, dia adalah api neraka. Nak tegaskan bahawa sembahyang, puasa itu menjaga akhlak dengan Allah, hubungan dengan Allah. Adapun jiran, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarah. Tak beriman seseorang kamu sehingga kamu memuliakan jiran kamu. Maka memuliakan jiran, memuliakan tetamu, menghormati jiran. Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menghormati, dia tidak akan dihormati. Sesiapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Berarti akhlak Islam menyatakan bahawa kita mesti menjaga hubungan sesama manusia dan juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebenarnya bukan hanya mentauhidkan Allah dalam pengamalan ibadah yang sempit semata-mata, tetapi menggunakan sistem dan segala aspek keduniaan sebagai wasilah ke arah penegakan tauhid. Islam tidak boleh dipecah-pecahkan mengikut kemahuan serata manusia jika manusia tidak ingin melihat kerosakan. Sebagai contoh, mengamalkan solat dan puasa, tetapi dalam masa yang sama tidak memberi perhatian kepada aspek politik dan pemerintahan yang sepatutnya berasaskan kepada Islam. Sebagaimana yang kita sebut tadi bahawa kita mestilah menjadikan dunia ini, kehidupan dunia sebagai wasilah untuk menegakkan tauhid. Contoh paling mudah, kita ada kekayaan, maka kita gunakan kekayaan itu untuk membeli pakaian, untuk bersembahyang, untuk membina masjid dan sebagainya. Itu guna harta sebagai wasilah. Samalah kehidupan dunia sekarang tuan-tuan, kita ada sistem politik, sistem pilihan raya untuk mendapatkan kuasa. Maka kita gunakanlah sistem ini untuk menegakkan tauhid dalam dalam negara kita hari ini. Itu kaedah yang mesti digunakan. Jangan kita pisah-pisahkan. Kita bimbang akibat daripada memisahkan kehidupan akhirat, kehidupan dunia dengan akhirat, menyebabkan hari ini kita lihat banyak dunia umat Islam dikuasai oleh orang bukan Islam. Kenapa? Karena orang Islam meninggalkan aspek politik. Begitulah dalam hal ekonomi, banyak dunia Islam ini orang Islam ketinggalan dalam
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mengajak yang pada ma'ruf, jangan kita hanya faham dalam konteks mengajak jom pergi sembahyang, jom tutuplah aurat, itu ma'ruf. Tetapi ada konteks yang lebih besar, iaitu pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melaksanakan syariat Allah, diadakan peraturan-peraturan mewajibkan solat Jumaat, mengenakan hukuman ke atas orang yang berzina, mengenakan hukuman ke atas orang yang berjudi mengikut syariat Islam, itu termasuk dalam amar ma'ruf yang dalam konteks yang lebih besar yang mesti kita lakukan. Begitulah sebagai seorang Islam, kita kena mencegah kemungkaran berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Sesiapa yang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah mencegahnya dengan kuasa, dengan tangan. Tangan ni makna kuasa. Kalau kita sebagai ayah, kita berkuasa ke atas anak isteri. Kita sebagai guru, kita ada kuasa ke atas anak pelajar kita. Kita sebagai sebuah kerajaan, kita boleh buat kuasakan undang-undang, itu kuasa. Kita sebagai rakyat, kita gunakan kuasa undi kita untuk memilih pemimpin yang mampu melaksanakan syariat. Itu termasuk dalam kuasa yang kita miliki. Jika tidak mampu, kita menggunakan suara milik kita untuk menegur kemungkaran. Jika tidak mampu, kita hendaklah membenci kemaksiatan tersebut. Tetapi sekadar membenci adalah selemah-lemah iman. Dan ulama menyatakan kita tidak boleh duduk pada tahap benci dengan hati semata-mata, mesti ditingkatkan kepada lidah, kemudian ditingkatkan kepada puasa. Itulah sebaik-baik iman yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan sidang Jumaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghayati seluruh syariat Islam, ajaran Islam yang diturunkan, yang selalu kita mendengar bahawa ajaran Islam sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami turunkan engkau Muhammad bersama dengan Islam ini, melainkan semuanya adalah menjadi rahmat. Berarti ajaran Islam sekiranya kita hayati, mengamalkan seluruhnya, akan membawa rahmat pada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwanya. Janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar snap election terpaksa diadakan seawal tahun ini ataupun paling lewat bulan Maret. Maka atas dasar itu, khotib pada hari ini menyeru pada semua sidang Jumaat sekalian, pastikan diri kita dan anak-anak kita mendaftar sebagai pemilih. Kaedah usul fiqh menyatakan ma la yatimul wajib illa bi fa huwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan dapat dilaksanakan melainkan dengannya, maka nya itu jadi wajib. Contoh, kita nak ikut
melalui dengan kuasa, maka tak dapat kita nak dapat kuasa pemimpin melainkan melalui mendaftar sebagai menjadi pengundi, maka mendaftar sebagai pemilih itulah wajib. Sehingga dimahami Allah Taala, kita harapkan apabila diadakan pilihan raya umum negeri Islam mampu mendapat sehingga 148 kursi daripada 220 melayakkan kita untuk mendapat total majority, barulah orang Islam ni ada mengarut. Barulah orang Islam boleh meminta segala perlembagaan bagi membolehkan kita melaksanakan syariat Islam. InsyaAllah tuan-tuan yang dimanja Allah SWT, sama-sama kita tunaikan kewajipan demi agama, bangsa dan negara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurwatina wa imamina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina washmal lahum bi'inayatika wa tawfiqika jalalatal malik maulana al-amin al-karim al-sultan Salahuddin ibn al-marhum Al-Sultan Badri Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badri Shah ibni Al-Sultan Salahuddin wa jami'al usrati al-malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifun bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله